Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sekejap. Sambung lagi. Jadi kita sebut tadi, seperti mana makan dan minum, ialah setiap benda, setiap perkara yang padanya ada gerakan yang banyak. Itu. Maka kalau kita terlupa pada awal perbuatan itu, baca bismillah, disunatkan kita baca pada pertengahannya. Itu bercelak sini. Jadi beberapa perbuatan lah. Daripada permulaan kita lupa. Jadi ketika kita tengah sedang celak, sunat juga baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Begitu juga kita mengarang kitab. Mungkin pada permulaan terlupa, tapi bila dah masuk pada muka surat kedua baru teringat, lupa baca bismillah. Sunat kita baca bismillah. Kecuali bersetubuh lah. Bersetubuh, kalau lupa pada awal persetubuhan maka jangan dibaca bismillah fi awali wa akhirih pada tengah-tengah sedang bersetubuh. Fokus. Sebab apa? Sebab dimakruhkan berkata-kata ketika mana sedang bersama. Tu cerita dia. Kemudian thumma ghuslul kaffain, perkara sunat seterusnya ialah kita basuh tangan, basuh kedua tangan ujung ni, pergelangan tangan ni lah. Basuh kedua tangan itu macam tadi kita tengah lah, serentak dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim dan serentak dengan niat di dalam hati. Jadi basuh kedua tangan, dan basuh tu jangan satu-satu, satu kanan kiri, tak serentak kanan dan kiri. Sekalipun kita bukan bangun daripada tidur, sunat juga kita basuh dah tangan. Sekalipun kita tidak ada niat untuk masukkan tangan kita ke dalam bekas, sunat juga kita basuh pergelangan tangan ni. Sekalipun kita tidak syak pada bersihnya tangan, maksudnya kita yakin tangan kita bersih, sunat juga kita basuh tangan. Sekalipun kita yakin tangan kita bersih, sunat juga kita basuh tangan. Okay, fa in lam yatayaqqan tuhurahuma kuriha ghamsuhuma fil ma'il qalili wa ma'i'in qabla ghaslihima 3 marrat. Okey. Maka bila mana seseorang tu tidak yakin akan tangan dia tu bersih. Seseorang tu tidak yakin tangan dia bersih. Ketika itu ada beberapa gambaran. Tidak yakin tangan dia bersih tu ada 3 gambaran. Pertama apa? Dia yakin tangan dia najis. Ada pegang najis. Tak. Ketika itu haram bagi dia memasukkan tangan dia ke dalam bekas. Kalau bekas tu air dia sedikit, sebab dia akan menajiskan air. Begitu juga haram bagi dia pegang benda-benda yang basah. Contoh ni basah. Tak. Tangan dia bernajis dia pegang. Haram. Sebab ada tadammuh bin najasah. Tadammuh bin najasah ni apa makna dia? Kita ambil tahi lomok kat muka. Tak ada hajat apa-apa. Itu tadammuh bin najasah. Jadi kalau tangan kita ada najis, tak, kita pegang benda lain, waktu tu menyebabkan benda lain tu akan jadi najis. Bila salah satu daripada angkat tangan. Okey, dah. Ya, okey dah. Nanti pula. Jadi kalau salah satu daripada 2 benda, tangan kita ataupun barang ni basah dan tangan kita ada najis, haram kita sentuh, sebab takut menajiskan barang itu. Jadi boleh jadilah bila kita sebut lagu tu iskal ataupun persoalan yang mungkin berlaku sebelum ni, tak, marilah kita menyentuh anjing ramai-ramai. Tu kempen menyentuh anjing. Pakai tudung buat pis depan anjing, pegang babi, itu haram. Sebab ada unsur tadammuh bin najasah, sengaja menajiskan tubuh badan. Tidak boleh. Kita ambil tahi lumur kat muka boleh? Haram. Sama pegang anjing. Sengaja pegang anjing menajiskan tangan. Boleh, haram. Okey. Jadi kalau yakin tangan najis, haram masukkan dalam air yang sedikit, sebab akan menyebabkan air itu akan menjadi najis. Okey. Kalau kita zon, sangka belah berat tangan bernajis, sama ada selepas tidur ataupun sebelum tidur, ikutlah. Sama ada kita selepas tidur ataupun tidak. Kita sangka tangan kita bernajis, berat sangkaan aku tangan aku bernajis. Ada pun kita syak 50-50.
50 kita sangka tangan kita najis, 50 kita sangka tangan kita bersih. Ketika itu makruh sahaja, tidak haram. Makruh kita rendam tangan kita di dalam bekas air yang sedikit. Dalam satu bekas yang dalam bekas tu ada air yang sedikit. Walaupun bukan dengan tujuan untuk berwuduk. Contoh ni bekas ni sedikit air dia, saya masukkan. Makruh. Bila makruh? Kalau saya zan, sangka belah berat tangan saya, ataupun saya syak tangan saya bernajis ataupun tidak bernajis, makruh saya masukkan ke dalam bekas air yang kurang daripada 2 kullah sekalipun bukan niat untuk berwuduk. Mana bukan niat untuk bertaharah, juga makruh. Okey. Di makruh itu, dalam makruh kita masukkan tangan kita di dalam air ataupun di dalam ma'i, cecair. Cecair. Contoh kita ada sup, tak? Ataupun ada kari, ada air Milo, air sirap tu kita mencecair belakang tu. Kalau kita yakin tangan kita najis, haram kita masukkan dalam bekas-bekas tu. Dalam bekas sup, bekas Sayyidina Muhammad. Pergi kat Umi. Pergi kat Umi. Allah. Sini. Anak. Mana tu? Kawan-kawan. Jangan kacau habis. Kan cabut ni dia. Mana tadi? Pegang ni. Pegang. Dia ada makan siwak. Begitu juga hukum yang sama kita sebut pada cecair. Cuma cecair ni sama ada dia banyak atau sedikit. 1 kullah, 1000 kullah, 3000 kullah, kita sebut hukum yang sama. Kalau kita sebut lagu ni, kalau tangan kita yakin najis, haram kita masukkan dalam cecair tu, dalam sup tu, dalam Milo tu, dalam sirap tu 1000 kullah. Haram. Kalau kita zan tangan kita bernajis ataupun kita syak tangan kita bernajis, makruh kita masukkan tangan kita dalam cecair tu. Jadi cecair dan juga air berbeza dalam istilah fuqaha. Air ni air kosong. Cecair selain daripada air Milo, air sirap, air kari, tom yam, semua tu kita panggil cecair. Cecair sekalipun sama ada sikit ataupun banyak, kalau kita yakin najis tangan, haram kita masukkan tangan kita ke dalamnya. Kalau kita syak atau zan tangan kita bernajis, hukum makruh kita masukkan tangan kita ke dalam cecair itu. Bagus. Buat. Nanti tunjuk kat habis Okey. Hukum makruh ataupun hukum haram, dua sekali itulah. Hukum makruh dan hukum haram kekal wujud. Bukan hukum jadi. Hukum makruh kita celup tangan kita dalam bekas air yang kurang daripada 2 kullah kekal selagi mana kita belum basuh tangan 3 kali. Jadi tangan saya syak, ada najis ke tidak? Ataupun saya zan, tangan saya bernajis, kita sebut makruh kita letak dalam air yang kurang daripada 2 kullah. Makruh tu kekal hukumnya. Tak, selagi mana saya belum basuh tangan 3 kali. Saya basuh sekali tangan saya dengan air apa semua dah molek dah. Tak. Najis tak ada dah. Basuh sekali. Betul tak? Saya celup ke dalam satu bekas air koloh contohnya kurang daripada 2 kullah, hukum dia kekal makruh. Sebab Nabi sebut apa? Mesti 3 kali. Nabi sebut nak hilang makruh kena basuh tangan 3 kali. Jadi mesti 3 kali basuh. Sekalipun kalau basuh sekali dah bersih dah tangan kita. Basuh 2 kali lagi bersih tangan kita. Kekal kalau kita basuh 2 kali, sebelum basuh kali ketiga, makruh juga kita masukkan ke dalam bekas yang kurang daripada 2 kullah. Bagi air. Kalau bagi ma'id mutlaqan. Faham tak? Itu. Syarak bila dia sebut 3, kena buat 3. Jangan buat 2. Contoh macam sembahyang Zuhur 4, tak boleh buat 3. Ini samalah ni. Nak hilang makruh, Nabi sebut basuh 3 kali, jangan buat 2. Saya nak buat 2 juga ikut buat 2 tak ada masalah. Cuma makruh, kekal makruh. Agama ni kita ambil daripada syarak. Walaupun ada sebahagian kita fikir dia tak bertembung dua tu. Akal dengan apa tu syarak tidak bertembung. Kata bertembung tu dia pening. Dia pening lalat.
Sebab nak faham Quran, hadis guna apa? Guna ni, guna akal. Jadi tak ada pertembungan antara akal dengan syarak. Bila berlaku pertembungan, salah apa? Salah kita. Salah orang yang berfikir tu. Salah dalam cara berfikir. Selesai. Okey. Kemudian selepas daripada itu disebut thumma al-istinsyaqu. Kemudian sunat juga dalam wuduk kita berqama. Dan juga kita masukkan air dalam hidung. Ni kena buat ni. Kalau kita tak buat, sekadar kita belajar rugi ya. Dia kena buat. Kena paksa lah mula-mula ni. Ni tengok ni sugi ni. Ni. Sembahyang dengan sugi 70 kali lebih baik daripada sembahyang tanpa bersugi. Saya buat, tinggal buat. Tinggal ni baru beli pula ni. Kekal lah kita bersugi sebelum bersolat. Makan adik nak makan. Kemudian disebut kita berqama dan juga masukkan air dalam hidung. Itu sunat juga. Sebab Nabi buat lagu tu, maka kita sebut sunat. Tidak wajib. Sebab apa tidak wajib? 5 mar. 5 mar maksud dia ayat Quran beritahu kalau nak wuduk basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ada sebut tak berqama? Tak ada. Sebut tak wajib. Lepas tu masukkan air dalam hidung lebih afdal daripada kita berqama. Sebab apa? Sebab masukkan air dalam hidung istinsyak tu ada pendapat sebut wajib. Bila ada pendapat sebut wajib, maka kita dahulukan dia lebih daripada berqama. Okey. Sekurang-kurang nak dapat pahala berqama dan juga masukkan air dalam hidung, kita masukkan air dalam hidung dan juga berqama dan terus telan air tu. Tak keluarkan balik, dah dapat dah pahala tu. Cuma tak berapa sempurna. Masuk, semata-mata masuk, keluarkan balik. Semata-mata masuk dalam, tak. Kita masukkan sahaja air dalam mulut, lepas tu tidak keluarkan balik. Masukkan air dalam hidung, tidak keluarkan balik. Dapat dah pahala. Cuma tak berapa syamil lah pahala tu. Okey, yang paling sempurna, kita ambil air, kita berqama. Tak, baca sini. Nak ikut urutan. Wa tahsulu sunnah bil fasl. Okey, dalam berqama dan juga masukkan air dalam hidung, kita apa? Ada dua cara. Pertama faslun, yang kedua al-waslu. Pertama al-faslu, yang kedua al-waslu. Okey, duduk bawah ni. Al-waslu ataupun al-jam'u lebih baik daripada al-faslu. Itu pertama. Perkara penting kita kena tahu. Al-waslu ataupun al-jam'u lebih baik daripada al-faslu. Okay, kita bincang pula pada al-fasl. Al-fasl, lepas tu baru kita bincang al-wasl. Al-fasl maksud dia berpisah. Kita berpisah. Cara nak dapatkan fasl macam mana? Ka'anya tamat madha bi thalathi ghurafat. Thumma yastanshiq bi thalathin ukhra. Ni, kita ambil air berqama sekali, ambil air berqama 2 kali, ambil air berqama 3 kali. Ambil air masukkan dalam hidung sekali, ambil air masukkan dalam hidung 3 kali. 2 kali ambil air masukkan dalam hidung 3 kali. Itu kita panggil faslun. Kita pisahkan antara mulut dan juga hidung. Itu faslun. Okey, cara faslun yang kedua ialah kita ambil air dengan sekali cebok kita berqama sekali. Baki air yang ada berqama lagi, buang. Baki air yang ada kita berqama lagi, lepas tu buang. Lepas tu kita ambil kali kedua air baru, kita masukkan dalam hidung. Baki kita masukkan air dalam hidung kali kedua. Baki air kita masukkan ke dalam hidung kali ketiga. Tak, itu. Cara yang ini, yang kedua ni lebih baik daripada cara yang pertama. Cuma cara yang pertama lebih anzaf, lebih bersih. Okey, itu kita sebut faslun. Kita pisahkan antara basuh mulut dan juga hidung. Mana basuh mulut 1 2 3, hidung 1 2 3. Ataupun apa? Satu cebok 1 2 3. Satu cebok kali kedua, hidung pula 1 2 3. Okey. Cara yang lebih molek ialah kita al-waslu, al-jam'u, himpunkan. Himpunkan ni pula ada 2 cara. Okey. Pertama kita ambil air ni. Saya cebok ni, saya cebok air dak. Ni. Ni, air ada air dah ni. Saya berqama.
Lepas berkomor saya apa? Baki air yang ada saya masukkan dalam hidung. Lepas tu saya berkomor balik. Lepas tu saya apa? Masuk air dalam hidung balik. Lepas tu saya berkomor balik. Lepas tu saya masuk air dalam hidung balik. Jadi satu cebok sahaja untuk apa? 6 kali basuhan. 3 ni. Okey. Tengok dalam matan wal afdalu al jam'u bainahuma bi thalathi ghurafat. Tamatmadu min kulli ghurfah. Ghurfah thumma yastanshiqu bi baqiha. Fatimah, kakak. Diam sikit. Cara yang paling molek ialah kita jamak, himpunkan antara keduanya dengan 3 kali cebok. Tadi sekali cebok satu cebok. Tak. Tu cara al-waslu yang pertama, sekali cebok mulut, lepas tu hidung, mulut, hidung. Dan satu cebok yang ada dalam air yang ada dalam ni. Allah, adik. Kenapa ni? Mana baby? Nak kacau habis. Pergi tidur dulu lagi, letih tu. Aduh. Tidur dulu kejap. Petang kita pergi main. Cara yang paling afdal, kita cebok 3 kali. Setiap kali cebok kita gabungkan basuh mulut, basuh hidung. Ni. Sekali cebok. Berkomor. Baki yang ada saya masukkan air dalam hidung. Lepas tu 2 kali cebok air baru. Masukkan berkomor. Baki yang ada saya masukkan air dalam hidung. Tak. Lepas tu 3 kali cebok air yang baru. Saya masukkan air dalam mulut, berkomor lah. Lepas tu baki saya masukkan air dalam hidung. Itulah cara yang paling molek. Selesai kat situ. Okey. Kemudian disebut dalam matan wal mubalaghatu fihi ma li ghairi as-saimi. Syarah juga dia pun. Wal mubalaghatu fihi ma li ghairi as-saimi. Yang ketiga ialah sunat kita mubalaghah, melampau-lampau ketika mana apa? Ketika mana kita berkomor dan juga masukkan air dalam hidung. Itu pun sunat melampau-lampau itu bagi orang yang tidak berpuasa. Manakala berkomor tu tak. Berkomor tu kita berkomor sampai air tu kita main dalam mulut lah. Sampai kena semua gigi, sampai kena gusi, sampai kena bahagian apa? Atas ni. Langit tu. Semua kena. Lepas tu sunat kita masukkan tangan kiri kita. Jari kiri kita. Main dalam mulut kita tu. Buang kotoran-kotoran yang ada. Tu. Kotoran-kotoran kita buangkan. Okey. Kalau masukkan dalam hidung pula samalah. Kita sedut sampai ke atas ni sikit, sampai rasa sakit sikit. Sampai ke khayshum. Lepas tu sunat kita guna jari ni. Kiri guna yang kelingking ni, masukkan dalam hidung, buang tarik hidung yang ada tu lah. Tu maksud dia. Sunat. Okey. Jadi sunat mubalaghah, melampau-lampau ketika mana kita berkomor dan masukkan air dalam hidung, itu bagi pihak orang yang tidak berpuasa. Adapun orang yang berpuasa tidak disunatkan bagi dia mubalaghah, melampau-lampau. Sebab takut apa? Batal puasa. Oleh sebab itu kita sebut makruh kalau mereka mubalaghah. Mubalaghah juga air, satu mulut kita putar-putar dengan air ketika berkomor lah. Termasuk air ke dalam perut, batal. Kita apa tu? Masukkan air dalam hidung. Tak, memang sengaja buat kuat, melampau-lampau. Tak, air sampai ke khayshum, batal puasa. Selesai. Dan hikmah kepada kita dahulukan berkomor dan juga masukkan air dalam hidung sebelum kita berwuduk, hikmah dia ma'rifatu awsafil ma'. Kita nak tahu sifat-sifat air. Tak, kalau bau hancur kita tinggal. Tak, kalau rasa macam ni rasa bukan air, ni rasa benda lain, kita tinggal air tu. Takut air najis dan sebagainya. Itu dia punya hikmah. Kita boleh kenal pasti air itu dulu nak sama ada suci ataupun najis sebelum kita berwuduk. Kalau najis kita tinggalkan, kalau bersih kita terus guna. Lepas tu dalam matan tu disebut apa? Thumma al-madmadatu thumma al-istinsyaqu. Kemudian selepas daripada basuh tangan, basuh pergelangan tangan, kita berkomor. Kemudian kita masukkan air dalam hidung. Guna lafaz thumma. Thumma ni kemudian.
Lafaz summa tu memberi satu isyarat kepada tertib membasuh mulut. Kemudian kita masukkan air dalam hidung. Itu tertib kat situ mustahak. Mustahak ni betul-betul dituntut. Wajib maknanya wajib. Wajib tu dapat pahala. Ada juga tertib yang mustahab. Sunat, ini mustahak. Wajib tu dapat pahala. Jadi mesti mulut dulu, barulah kita masukkan air dalam hidung. Kalau kita terbalik, ya, ya, Allah. Mainan mana? Mainan mana? Kakak ambil mainan kat adik ni. Okey, baca. Kalau kita terbalik, jadi berkomor dulu barulah masuk air dalam hidung tak? Dia terbalik, dia masukkan air dalam hidung dulu, lepas tu barulah dia berkomor. Ketika itu dia hanya dapat pahala berkomor. Masukkan air dalam hidung tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab masukkan air dalam hidung tempat dia ialah selepas berkomor, tapi pahala. Imam Syaqawi sebut di sisi Imam Ramli dua-dua dapat pahala. Wallahu a'lam. Cantik. Hujan. Baby punya. Kalau atas boleh syak, maklumat Allah. Satu baby punya, satu kakak punya. Ya, dia ya. Satu umi punya. Ya, okey. Semula kita baca mana tadi? Falau ata bil istinsyak mal madmadah husibat dunah. Okey, kalau kita buat serentak, dia ada buat serentak dan juga terbalik. Saya berkomor dan juga masukkan dalam hidung serentak pada saat yang sama. Ketika itu kita hanya dapat pahala berkomor. Masukkan air dalam hidung tak dapat. Sebab apa? Kena tertib. Tertib mana dia? Komor baru masukkan air dalam hidung. Ni kamu buat serentak tak dapat pahala. Apa yang tak dapat? Masukkan air dalam hidung. Berkomor dapat. Okey. Imam Syarqawi sebut kalau buat serentak tak. Di sisi Imam Ramli dapat juga dua pahala. Pahala berkomor dan juga pahala masukkan air dalam hidung. Itu kalau serentak buat. Okey, kalau kita dahulukan salah satu dengan yang lain, sepatut barulah masukkan air dalam hidung tak? Ini kita masukkan air dalam hidung dulu, barulah kita berkomor. Barulah kita berkomor. Ketika itu kita hanya dapat pahala berkomor. Masukkan air dalam hidung tidak dapat pahala. Sebab apa? Sebab tempat masukkan air dalam hidung ialah selepas berkomor. Sekarang kamu mendahulukan masukkan air dalam hidung dulu, barulah berkomor. Jadi tak dapat pahala lah. Sebab kamu buat istinsyak itu, iaitu masukkan air dalam hidung itu bukan pada tempat asalnya. Selesai kat situlah. Wa min sunanihi aidan taslithul ghusli wal mashi wat takhlili wa ya'khudhu syakku bil yaqin. Habislah. Antara sunat wuduk juga ialah kita basuh, sapu dan juga menyelat 3 kali. Tu. Jadi basuh muka 3 kali, sapu kepala 3 kali, menyelat jari ni 3 kali, menyelat jari kaki 3 kali, itu. Walaupun salisil baul, walaupun orang tu ada sakit kencing tak dedas ataupun mustahadah, sunat juga 3 kali. Basuh, sapu dan juga menyelat. Okey. 3 kali tu kita akan dapat pahala 3 kali walaupun kita gerukkan tangan dalam air. Contoh kita berwuduk dalam qalah. Qalah tu air lebih daripada 2 kullah contoh ataupun kurang. Kita masuk air tangan dalam tu, kita geruk 1, 2, 3, dapat dah pahala. Dapat dah pahala taslih tu, dapat dah pahala kita buat 3 kali. Okey. Jadi kita sebut sunat juga kita buat 3 kali pada tempat. Berbeza kalau khuf, sapu khuf sekali sahaja. Buat 3 kali makruh, 2 kali makruh. Begitu juga jabirah. Kalau kita ada luka, kita balut dengan kain atau serban. Tak. Itu makruh buat 2 dan 3 kali. Sekali je. Begitu juga sunat kita buat 3 kali kepada dal. Dal ni kita ni, gosok. Tiga kali tu nak dapat nak kita nak dapatkan 3 kali gosok atau 3 kali basuh tu macam mana?
Biar tak ada masalah. Okey. Wa zikri wa doa, begitu juga sunat kita buat 3 kali zikir, doa, siwak dan setiap perbuatan dan percakapan, sehingga niat pun sunat 3 kali. Nawaitul wudu lillahi ta'ala, nawaitul wudu lillahi ta'ala, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Cuma ada khilaf lah padanya. Yang disebut dalam ni sunat juga, sama ada perbuatan ataupun percakapan. Sunat kita buat 3 kali. Okey, kemudian saya nak sebut satu perkara yang penting. Nak dikira 3 kali ataupun nak dikira kali kedua dan kali ketiga, hendaklah sempurna dulu kali pertama. Ni muka. Tak. Saya ambil air basuh atas ni sekali. Ambil air kali kedua basuh tengah. Ambil air kali ketiga basuh bawah ni. Tak. Itu adakah dianggap sebagai 3 kali? Tak. Itu baru sekali. Sebab apa? Dengan kamu tu baru sempurna basuhan pertama bagi muka. 1, 2, 3. Jadi walaupun perbuatan 3 kali dianggap sebagai 1. Okey. Lepas tu nak dapat pahala, ambil air kali kedua, 2, 3. Jadi kita faham. Sunat kita tambah kali kedua, kali ketiga itu ialah selepas sempurnanya basuhan pertama. Jadi selagi mana tidak sempurnanya basuhan pertama, walaupun perbuatan kita letak air dekat muka tu dah 1000 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 1000 kali. Kali ke 1000 barulah sempurna. Tak. Kita punya barulah sempurna basuh muka tu. Mana semua muka dah kena air. Baru dianggap sebagai sekali, tambah lagi 2 kali. Itu maksud dia. Kecuali kepala. Kepala tidak ada masalah. Ambil air 1, sikit ni. Bahagian lain tak kena air. Kita ambil air 2, dapat dah pahala 2 kali tu. Ambil air 3, dapat dah pahala yang ke-3 kali. Dia tidak wajib isti'ab semua 1. Lepas tu ambil air 2. Lepas tu ambil air 3. Pembadat air 1. Ambil air 2. Ambil air 3, dapat dah pahala 3 kali. Sapu kepala. Berbeza dengan muka, tangan dan kaki. Mesti sempurna dulu basuh muka, boleh dikira kali kedua, kali ketiga. Mestilah sempurna dulu basuh tangan, boleh dikira kali kedua, kali ketiga. Kena sempurna dulu basuh kaki, boleh dikira kali kedua, kali ketiga. Okey. Okey. Kemudian walau sallasal fama wal anf. Kalau dia basuh serentak mulut dan juga hidung. Mulut dan juga hidung. Awal yadain wa rijlain. Okey. Dia basuh serentak. Mana pada bab sunat mula-mula wuduk tu kita basuh mulut. Maaf. Salas. Mula-mula mula-mula 1, 2 kena tertib. Kena 1, 2 kena tertib. Kita dapat pahala. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Biarlah. Okey. Wa ya'khudhu syakku bil yaqin. Yang terakhir ialah orang yang syak dalam wuduk, maka dia mesti ambil dengan perkara yang dia yakin. Wajib bagi perkara-perkara yang wajib, sunat bagi perkara-perkara yang sunat. Jadi dia berwuduk. Tak. 2 ke 3. Waktu tu dia ambil yang yakin 2. Sunat dia basuh kali ketiga. Okay. Dia berwuduk. Tengah-tengah berwuduk tu, ni kena ni. Macam tak kena lagi. Wajib dia ambil air, letak kat situ. Air. Jadi kalau dia syak, maka dia kena ambil dengan perkara yang yakin. Kena tak kena, tak kena. Kena letak air kat situ supaya kena juga air pada tempat tu. 2 ke 3 ambil 2. Tambah lagi 1. Lagu tu. Lepas tu isti'abul udwi ni apa? Ratakan air pada muka, pada tangan, pada kaki tu, adakah kena yakin 100% rata? Tak, sekadar zan. Kita sangka belah berat, dah rata dah kita punya muka ni, basuhan. Dah memadai dah. Dapat dah 1 basuhan muka. Sunat tambah kali kedua, kali ketiga. Tak semestinya kena yakin 100% tak. Itu hukum apa tu? Hukum kalau orang yang syak.
maka mesti dia ambil yang yakin. Okey. Itu sebelum dia apa tadi? Mesti dia ambil yang yakin. Okey. Selesai situ. Allah Rabbi. Kemudian disebut apa ni? Okey. Wa yajibu tarku taslisin kasairi sunan. Yang terakhir ialah wajib dihukum hakam bagi taslis, buat 3 kali, basuh 3 kali. Ada kala sunat kita basuh 3 kali, kali kedua, kali ketiga. Ada kala wajib kita tinggalkan basuh 3 kali tu. Maknanya kena buat sekali, wajib buat sekali. Bila? Kalau waktu sempit. Waktu nak keluar, Zuhur nak keluar, tinggal lagi 3 minit. Kalau kita wuduk, kita basuh 3 kali setiap anggota, menyebabkan apa? Kita tak sempat sembahyang Zuhur 4 rakaat dalam waktu. Ketika itu wajib kita tinggalkan perkara-perkara sunat dalam wuduk, dan wajib kita tinggalkan perkara-perkara sunat dalam sembahyang. Buat yang fardu sahaja supaya 4 rakaat Zuhur itu semua sekali duduk dalam waktu. Begitu juga haram kita buat 3 kali. Dengan mana wajib kita kalau apa? Kalau kita nak bersuci dengan bersuci yang wajib. Contoh air tak banyak. Kalau aku berwuduk basuh muka 3 kali, maknanya air tu cukup-cukup tu basuh muka je. Selesai, habis dah air. Tapi kalau aku basuh muka sekali, air tu boleh aku basuh tangan sekali, basuh kepala sekali, basuh kaki sekali. Maka sempurna wuduk aku. Ketika itu haram dia basuh muka 3 kali. Sebab apa? Kalau dia basuh muka 3 kali, menyebabkan wuduk dia tidak sempurna. Sebab air dah habis. Kalau dia basuh muka sekali, menyebabkan baki air masih ada, dia boleh basuh tangan, kepala dan kaki. Dan sempurna wuduk dia. Jadi wajib ketika itu dia kena basuh sekali sahaja. Ataupun anak ada lapar. Tak, ataupun hayawan-hayawan yang muhtaram, binatang-binatang yang mulia. Dia ada beberapa binatang tidak dimuliakan. Orang kafir harbi tak dimuliakan, kafir zimmi dimuliakan. Kafir harbi tidak dimuliakan, anjing gila, babi sama ada gila, comel tak comel babi tak. Tu. Dia tafsir pada anjing. Hanya pada anjing. Lepas tu zanil muhsan, dah kahwin lepas tu berzina lagi. Tak. Lepas tu orang yang tinggal solat. Imam suruh tak bertaubat apa semua tak nak juga. Dia tinggal solat. Ketika itu ni 5 golongan ni kita panggil binatang yang tidak dimuliakan oleh syarak. Mana kalau kita nak berwuduk tak, kalau aku buat 3 kali air habis. Mana selesai wuduk aku air habis. Mana orang kafir yang nak air tu tak dapat air. Orang Muslim yang tinggal sembahyang, selepas dia perintahkan oleh imam pun tinggal sembahyang juga, dia nak air, dia tak dapat air. Mana menyebabkan dia akan mati. Sebab apa? Sebab kita berwuduk buat 3 kali, semua. Jadi baki air tak ada dah, kawan tu mati. Waktu tu tidak ada masalah biar kawan tu mampu ataupun mati. Sebab dah tidak dihormati oleh syarak. Tapi kalau kawan tu orang yang dimuliakan oleh syarak, ketika itu wajib kita buat sekali sahaja. Air tak banyak. Air untuk mak kita, untuk ayah kita tak. Masing-masing dimuliakan oleh syarak. Dan kalau kita berwuduk sebanyak 3 kali, air tak ada yang berbaki. Kawan ni boleh menyebabkan kematian mak ayah kita. Waktu tu wajib kita basuh sekali saja muka, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Baki air kita bagi pada mak ayah. Malah kalau air itu memang cukup-cukup untuk makan dan minum sahaja, haram kita berwuduk ketika itu, wajib kita tayamum. Sebab nak raikan roh manusia yang dihormati, roh binatang yang dihormati syarak. Walaupun anjing. Cuma anjing yang memberi manfaat pada orang lah. Okey, kemudian ada kala sunat kita tinggalkan sunat-sunat dalam wuduk. Sama ada gosok tak, sama ada buat 3 kali tu. Sunat kita tinggalkan, sunat-sunat dalam wuduk. Atas tujuan apa? Atas tujuan nak dapatkan jemaah. Kita mari lambat ke surau. Tak, orang dah sembahyang rakaat keempat. Kita buduk-buduk, akhir sekali orang dah tahiyat akhir. Kalau kita buat perkara-perkara sunat, menyebabkan kita tak sempat sembahyang berjemaah. Ketika itu kita buat perkara wajib saja, lepas tu kita pergi berjemaah sekali dengan imam. Sunat ketika itu kita tinggalkan perkara-perkara yang sunat dalam wuduk. Kecuali lah kalau kita sangka lepas ni mesti datang jemaah kedua, datang jemaah ketiga, kalau ke asrama gitulah. Ketika itu tetap disunatkan kita sempurnakan wuduk dengan basuhan 3 kali, dan sunat-sunat wuduk yang lain kita buat. Sebab apa? Kita boleh solat dengan jemaah yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Okey, selesai kat situ.
Jadi insya-Allah pada live yang akan datang kita akan baca wa mashu jami'ir ra's, sunat kita sapu seluruh kepala. Fa in lam yurid naz'ama ala ra'si, bagi sesiapa yang tak nak cabut apa yang ada di atas kepalanya seperti kopiah, serban dan sebagainya, maka ada hukum hakam yang kita akan kongsi bersama-sama nanti insya-Allah. Mungkin sekali lagi ataupun 2 kali lagi paling banyak. InsyaAllah sekali lagi lah kita khatamkan bab sunat-sunat wudu. Jadi wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.